Okey, watak Syamsiah Fakih ini bukanlah satu tidak asing lagi bagi yang mencintai sejarah, sebab Syamsiah Fakih ini merupakan salah seorang wanita, lambang wanita yang mempunyai semangat patriotisme pada ketika dahulu. Jadi Syamsiah Fakih ini bagaimana murid-murid ini menggarap watak Syamsiah Fakih itu dengan begitu berkesan saya rasa pada hari ini, sebab melalui pembacaan dan melalui maklumat-maklumat yang kami ambil daripada mana-mana buku sejarah, mana-mana yang berkaitan dengan yang melibatkan watak Syamsiah Fakih. Cabaran kami ialah murid-murid ini masih ataupun menghadapi peperiksaan, tengah menghadapi peperiksaan, dan apa yang kami korbankan di sini ialah dari segi masa, tenaga yang kami perlu garap. Mereka ni sangat mudah menerima watak yang diberikan. Lepas tu pengalaman mereka pun sebelum ini sudah pernah, mereka pernah mengikuti sketsa sebelum ini. Jadi mereka itu sudah pastinya ada pengalaman, dan yang paling penting dalam program seperti ini, apa yang penting ialah disiplin. Disiplin mereka sangat tinggi, terutama ketika latihan, dan guru-guru yang membimbing pun demikian juga. Semestinya kami rasa bangga dan rasa bersyukur dipilih sampai ke peringkat negeri ini, dan apa yang kami harapkan ialah setiap pertandingan itu mempunyai harapan untuk memenangi sesuatu pertandingan. Tapi apa yang kami harapkan di sini ialah pengalaman pelajar itu dapat mengikuti aktiviti seperti ini yang sangat baik, ya, sangat apatah lagi ini berkaitan dengan sejarah. Jadi memang dia sangat baik untuk pelajar-pelajar ini. Melalui pengalaman mereka akan datang, dan sudah pastinya harapan kami moga ada manis-manisnya, moga ada kejayaan untuk mereka setimpal dengan usaha yang mereka lakukan. Serikati bangsa tak gentar ujian, bangkit wanita demi perjuangan. Marilah semua kita bersatu, wanita kuat, bangsa akan maju. Satu hati, satu jiwa, wanita hebat, kita juara. Som, cepatlah Som. Kita dah lambat dah ni Som. Stop. Makcik Beda, Cik Som, mau pergi mana ni dengan beg-begnya lagi? Sudah mandikah belum? Kau rasa? Wangi. Miss Zozo, kami mau pergi sekolah ni. Cepatlah Som. Bukan Miss Zozo lah makcik, Zaza. Mana-mana lah. Yang penting kami mau pergi sekolah. Betul. Buat apa makcik mau pergi sekolah? Kita duduk je lah sini. Apa ni makcik-makcik ni? Kita ni bukan makcik loh. Kita ni baru 17 tahun. Iyalah makcik, 17 tambah 50. Nezoja lupakah? Hari ni kan tanggal 31 Ogos. Lah. Kan ada sambutan Hari Kebangsaan yang bertemakan Malaysia Madani, Rakyat Disatuni. Tahu pula kamu tema kemerdekaan tahun ini, ya? Mestilah. Kita sebagai rakyat Malaysia mesti peka dengan tema Hari Kebangsaan setiap tahun. Betul tu. Lagipun kami ni masih muda, ingatan kami masih kuat, bukan macam kau tu dah tua. Sekolah ada mengadakan pertandingan pengisahan kenegaraan yang bertajuk Ratu Rimbang Malaya. Tak perlulah makcik. Apa ni makcik-makcik ni? Iyalah Kak Som. Tidak perlulah kamu susah mau pergi sekolah. Kan Jabatan Penerangan ada buat live dekat Facebook. Kita tengok je lah sini ramai-ramai. Jom. Alah, kita dah cantik-cantik macam ni, tak jadi pula. No choice. Jomlah Som. Beda ni nampak dah. Malulah. Senyum di wajahmu, lembut bicaramu
Bayangkan seorang wanita muda berdiri di atas pentas kecil. Suaranya lantang, matanya menyala semangat. Tangannya tidak menggenggam senjata, tetapi mikrofon. Bibirnya tidak menghambur peluru, tetapi kata-kata perjuangan. Namanya Samsia Fakih. Seorang wanita yang hidup bukan untuk dikenal, tetapi untuk berjuang. Memori beliau ibarat pena, lebih tajam daripada mata pedang. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Saya datang hari ini bukan untuk meminta bagi diri saya, tetapi untuk perjuangan bangsa kita. Tanah air ini milik kita semua. Tapi sampai bila kita mahu penjajah memijak maruah kita? Betul kata kau Samsia, tapi kita ni orang susah. Nak makan pun cukup-cukup saja. Saya tahu, Makcik. Tapi perjuangan ini bukan hanya dengan senjata. Kita perlukan risalah, ubat-ubatan, pakaian untuk berjuang dan tempat perlindungan. Jika tak mampu beri wang, berilah beras. Jika tak mampu beras, kain buruk pun boleh. Setiap titisan keringat tuan dan puan adalah saham bagi masa depan anak cucu kita. Kamu tidak takut ke Samsia? Tentera British itu kejam. Kalau ditangkapnya kamu, macam mana? Tidak, Makcik. Lagi saya takut kalau kita terus dijajah sampai anak cucu kita tidak kenal pun makna merdeka. Jangan risau, segala bantuan akan disalurkan secara rahsia. Kita buat ni demi tanah kita, demi bangsa dan demi agama. Berani maju kerana benar, tak gentar walau badai melanda. Jika takut kepada gelombang, sampai bila perahu nak ke tengah? Baiklah Samsia, aku ada sedikit simpanan emas. Kami berikan sikit buat beli makanan dan ubat. Terima kasih, Makcik. Tuhan saja yang dapat membalas jasa kalian. Pada tahun 1945, tanah Melayu baru keluar dari kegelapan Perang Dunia Kedua. Di Ipoh lahirlah satu parti kebangsaan Melayu Malaya, Parti Nasionalis Melayu pertama pasca perang. Dan dari sanalah bangkitnya Samsia Fakih. Beliau menyertai dan kemudiannya memimpin Angkatan Wanita Sedar. Awas, saya wanita pertama yang memperjuangkan kemerdekaan dan hak wanita. Beliau melaungkan, Kita wanita Melayu bukan hanya penempat suami di rumah, tetapi penyambung lidah bangsa yang merdeka. namun suara lantang wanita ini menakutkan penjajah British. Beberapa parti diharamkan Gerakan beliau dibubarkan. dan suara lantang yang pernah menggetarkan berdiri itu dibunuh. Beliau lari ke hutan bukan kerana dia takut, tapi dia tahu bahwa perjuangan ini tidak boleh berakhir di tali gantung. Beliau sanggup meninggalkan keluarganya, Meninggalkan bayinya, darah dagingnya sendiri yang baru beberapa hari melihat dunia. dan yang lebih memilukan, Samsia, kami sudah lama perhatikan kau. Kau kuat dan kau berani. Kami semua hormat pada perjuangan kau. Tapi anak kau ni masih kecil, nak. Dia perlukan kasih sayang dan tempat yang selamat. Saya faham, Makcik. Tapi dia ni darah daging saya. Saya tak sanggup berpisah dengan dia.
Kami tak minta untuk selamanya. Cuma sementara. Kalau kau terus bergerak dalam perjuangan bawah tanah, nyawa anak tu dalam bahaya. British sedang cari kau, Samsia. Mereka akan guna apa saja untuk lemahkan semangat kau. Setiap kali saya pandang wajah dia, saya rasa bersalah. Tapi saya tahu, kalau kita tak teruskan perjuangan ini, apa makna kebebasan yang kita laungkan? Jangan risau, Samsia. Kami akan serahkan mak anakmu itu kepada keluarga yang boleh menjaga dia. Nanti apabila tanah kita sudah merdeka, kau datanglah cari dia. Baiklah, tapi jangan bagi dia lupa nama ibunya. Jangan bagi dia lupa bahwa ibunya berjuang demi masa depan dia. Dia takkan lupa, Samsia. Malah suatu hari nanti dia akan bangga kerana dia anak pejuang bangsa. Gelombang mawar gugur ke bumi, disapa angin dingin menggigil. Anak ditinggal bumi bakti, hati seorang ibu merintih kerdil. Di sisi lain, Samsia difitnah membunuh anaknya sendiri dengan cara mengempaskan kepala anaknya ke batu. Namun pada tahun 1952, Musa Ahmad memberitahu tentang perkara sebenar bahawa anaknya telah dibunuh oleh 3 laki-laki. Walaupun hatinya luluh, tetapi demi cita-cita kemerdekaan, beliau menerima takdirnya. Bayangkan, seorang ibu menangis diam di tengah rimba kerana tidak dapat menatap anaknya buat kali terakhir disebabkan cintanya kepada tanah air. Samsia ditugaskan ke Perak untuk menerbitkan akhbar pecinta tanah air selama setahun sebelum mengikuti misi perjalanan jauh pasukan Regimen 10. Namun, selepas serangan besar-besaran dilakukan oleh British di Hulu Kinta telah melumpuhkan kegiatan penerbitan. British mengerahkan tenaga penuh sebanyak 55 buah kapal terbang tempur udara. Bom berulang kali digugurkan tanpa belas kasihan. Peluru berpusing-pusing di udara menjerit seperti asap. Dentuman menggila. Api membakar tanah dan langit. Namun, di tengah kekacauan itu, seorang wanita, bukan seorang pejuang, dia lari merentasi sempadan. Walaupun nyawanya hanya seutas benang, tetapi ia tidak melakukan itu buat dirinya, melainkan demi sebuah janji, yaitu kebebasan. Dari hutan, Samsia ke China ke Indonesia. Dia dipenjara selama 3 tahun tanpa bicara. Suaminya juga ditahan. Mereka dipisahkan, dihina, dilabel pengganas. Padahal dia hanya seorang wanita yang mahu negaranya bebas. Pada tahun 1994, setelah hampir 40 tahun, akhirnya Samsia dibenarkan pulang ke tanah air. Tapi dia tidak disambut sebagai pejuang. Tiada bunga, tiada karpet merah. Yang menyambutnya hanyalah sunyi dan sepi. Aku tidak ketahui entah bagaimana aku boleh begitu berani bergerak cergas dalam politik. Sebenarnya aku tidak tahu soal politik dan juga tidak mempunyai pengalaman dalam soal perjuangan nasionalis. Aku tidak berpelajaran tinggi. Bagaimanapun, aku mempunyai semangat juang yang tinggi
dan berkobar-kobar demi melawan penjajah, demi bangsa, demi tanah air kita. Semangat ini mengatasi segala-galanya. Aku tidak takut apa-apa. Bangsaku, generasi yang tidak belajar sejarah akan tetap mengulangi kesilapan yang sama di masa hadapan kerana tetap mewujudkan perbalahan. Sayangilah negara ini. Semailah nilai-nilai perpaduan yang akan menjadi pemangkin kepada keamanan dan kemajuan negara kita. Melalui perpaduan nusa akan aman di bawah kedaulatan sebuah negara yang bernama Malaysia. Walaupun kemarau, tidurmu meracau, bangunlah kemudian, bersihkan hitam di kakimu. Wahai anak dunia, mari kita bersama berkumpul bermuhibah, lupakan beza rupa. Di mana kau ada, bumi tetap sama, langit biru indah. Bukankah semua milik kita? Wahai anak dunia, mari kita berikrar, esok kita membina dunia yang lebih sempurna. Esok kita membina dunia yang lebih sempurna.